السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pertama-tama sekali diucapkan jazakumullah khair. Terima kasih, sebanyak-banyak terima kasih kepada Fadil, Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan ahli jawatan kuasa, surau dan seterusnya, kepada hadirin serta hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama sekali, masya-Allah, sama-sama kita memperbanyakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Moga-moga menambahkan lagi ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan atas jalan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat pada kita, supaya digunakan nikmat itu pada atas perkara yang Allah Subhanahu wa taala redha. Alhamdulillah, pada malam ini kita disempatkan semula untuk duduk dalam majlis ilmu, majlis membacakan harta wiras atau waris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la yuwarisu dinara wala dirhaman. Al-anbiya la yuwarisu dinara wala dirhaman. Mereka para nabi tidak meninggalkan emas dan dinar. Dinar dan perak, tapi meninggalkan, masya-Allah, Al-Quran, hadis. Itu ditinggal kepada kita perkara yang paling penting, syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini insya-Allah kita bacakan sekali lagi kitab Riyadhus Shalihin, sambungan daripada pengajian kita yang sudah dah banyak dah hadis-hadis yang kita baca, dan semua hadis yang kita baca lebih kepada cenderung babnya khusus tentang manhiyat, larangan-larangan. Seperti kita selalu ingatkan, syariat ini mudah. Satu, benda yang perkara, ada perkara yang disuruh. Kedua, ada perkara yang dilarang. Jadi kita ikut mana yang suruh, masya-Allah, dapat redha Allah. Kita buat yang dilarang, khawatir kita akan jauh daripada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lepas kita dah bacakan satu bab juga, bab larangan, babun nahyi min akli thawman aw basalan aw qurrasan aw ghairahu mimma lahu raihatun karihatun an dukhulil masjidi qabla zawali raihati illa li daruratin. Bab larangan makan bawang putih, bawang merah, kuras dan selain daripadanya, ya, barang-barang ataupun benda-benda yang boleh membawa kepada bau-bauan yang busuk daripada memasuki masjid. Dia maksud daripada hadis yang kita bacakan sebelum ini, dalam bab ini, supaya kita tidak membawa barang benda-benda bau-bauan. Walaupun disebut di situ basal, bawang putih, bawang merah ataupun keras, macam semacam lobak, tapi dia sedikit bau, dia berlobak berwarna putih. Kita kat tempat kita tak ada lah. Kalau tempat kita ni mungkin apa yang bau, tuan, banyaklah tempat kita ni. Buah-buahan saja pun ada yang bau durian. Kalau makanan lagi banyak, budu, petai, itu semua. Semua tu perkara-perkara yang kita kena elakkan. Termasuk juga peringatan sekali lagi untuk yang perokok-perokok pun, masya-Allah, cuba elakkanlah, jangan dibawa ke dalam masjid. Bab hukum dia tu masing-masing.
kan. Kita nak tekan pun fatwa Malaysia ada kata haram dah, ustaz ada fatwa lain, gitulah kita ni kan. Tapi untuk hukum masjid, Masya Allah, elakkan supaya kita hilang, jangan sampai kita bawa benda-benda yang busuk. Apatah lagi kalau tak bawa tapi dia melekat kat badan kita, contoh merokok kan, ataupun kerja kita tu kerja yang sedikit kasar, kerja orang kata sembelih ayam, sembelih apa ni, yang orang kata boleh mendatangkan benda-benda busuk, maka hati-hati supaya jangan dibawa ke dalam rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah larangan. Jadi sedikit saya memberi perkongsian tentang adab memakai minyak wangi lah. Ni sebab sentuhannya tentang bau-bauan, ada adab-adab dia, tuan. Kan? Ada bukan setakat adab, bahkan hukum juga ada. Hukum-hukum tentang memakai minyak wangi. Untuk kaum lelaki-lelaki senang. Dia sebaiknya kita datang ke rumah Allah, bukan ke rumah Allah saja, mana-mana saja, di rumah kita sendiri pun sunnah untuk kita pakai minyak wangi. Apatah lagi kalau kita berkumpul bersama masyarakat, bersama orang ramai, tempat kerja, dan lebih-lebih aula lagi kalau di masjid sendiri, sebab di masjid ni bukan saja kita yang duduk, tetapi para malaikat juga. Masya Allah, dalam hadis yang lain Nabi kata, orang yang makan benda-benda busuk ni fala yaqrabna masajidana, jangan dekati masjid kami. Jadi pentinglah untuk kita tahu apa hukum bau memakai minyak wangi, apa hukum memakai bau-bauan yang busuk. Untuk bagi kaum laki-laki, hukumnya adalah sunnah, terutama pada waktu-waktu yang mulia seperti ketika akan solat dan menghadiri majlis taklim. Itu jelas, maka minyak wangi hukumnya sunnah untuk laki-laki pada semua masa. Terutamanya lebih penekanan lagi bila pergi ke tempat-tempat yang Allah SWT, tempat-tempat atau waktu-waktu yang mulia, masjid, madrasah, tempat pengajian, tempat majlis zikir dan sebagainya. Untuk kaum wanita, sedikit sentuhan untuk kaum wanita, bagus makan yang wangi ni, tapi ada dia punya ada hukum yang berbeza-beza, tak sama semua. Agama suruh kita wangi kan, ya betul, tetapi hukum wangi itu dia bukan semua sama. Dia yang hukum wangi umum ni hanya untuk lelaki. Untuk wanita, pertama sekali hukumnya harus. Kat mana bila harus ni? Dalam rumah dia. Harus di dalam rumah. Boleh pakai dalam rumah, boleh pakai minyak wangi, boleh tak pakai minyak wangi pun boleh. Kedua, sunnah. Sunnah bila? Mana yang hukumnya sunat? Dapat pahala. Kalau buat dapat pahala, tak dapat buat, kalau tak buat tak dapat pahala. Bila berhadapan dengan suami. Itu untuk orang perempuan. Bila duduk dengan suami, sebaiknya pakai minyak wangi. Suami nak balik rumah je, Masya Allah, siap-siap pakai minyak wangi awal. Ketiga, dalam keadaan wajib, bila jika diperintahkan oleh suami. Itu kita tahulah sebelum hukum dia. Bila mengenai hiasan wanita, bila disuruh oleh suami, maka dia jadi wajib, walaupun asal hukumnya sunat. Suami nak kita pakai minyak wangi, kena pakai minyak wangi. Suami nak rambut kita ni dibasuh, kena wajib kena basuh. Suami nak rambut kita ni kena keriting-keriting contohnya, kena keriting-keriting, gitu. Dan kecantikan si isteri adalah hak miliknya suami, maka mesti atas perintah suami. Tapi melainkan bukan perkara yang haram lah. Suami kita minta kita buka apa ni, jangan pakai tudung, tak boleh. Itu benda yang tak ada tolak ansur, sebab benda tu hukum qat'i, tak boleh diubah. Keempat, hukumnya makruh bila untuk orang perempuan ni menggunakan minyak wangi bagi kaum lelaki, menggunakan minyak wangi kaum lelaki. Makai minyak wangi kaum lelaki ada dia punya pakai minyak wangi dia sendiri. Nabi SAW sebut dalam hadis, minyak wangi untuk lelaki ni warna dia lembut, bau dia keras. Sebaliknya untuk perempuan, baunya lembut, warnanya keras. Allah SWT, warnanya keras, baunya lembut. Itu untuk orang perempuan. Jadi tak boleh keras sangat, tak boleh kuat sangat. Untuk orang perempuan ni ala-ala kadar tak apa. Itu makruh. Jadi kalau dia pakai minyak wangi untuk lelaki, hukumnya makruh. Sebaliknya kita juga, kita pakai minyak wangi perempuan, maka juga jadi makruh. Dan yang terakhir adalah haram, memakai minyak wangi bila? Hukum haram untuk orang perempuan
kemudian keluar rumah sehingga kaum lelaki bukan mahram dapat mencium baunya. Orang perempuan dia gunakan minyak wangi tadi untuk supaya ajnabi di luar rumah ataupun dalam rumah mungkin ada ajnabi, untuk dapat bau-bauan dia, maka hukumnya haram. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin istatarat summa marat al-qawmi yajidu riha fayazaniyatun. Hadis riwayat Imam Ahmad. Waktu mana pun yang menggunakan, wanita mana pun yang menggunakan parfum minyak wangi, kemudian melewati suatu kaum agar mereka dapat mencium bau wanginya, maka ia adalah seperti seorang penzina. Jadi hukum hadis ini hadis hukum. Hadis ini bukan hadis targhib, hadis ini hadis hukum. Ada tak sangat penting untuk orang perempuan jangan memakai minyak wangi bila keluar. Nak pakai juga Ustaz, macam mana? Cubalah minimalkan. Pakai kolon ke yang setakat kita berbau. Ini tidak, Masya Allah, pakai orang perempuan kita hari ni pakai minyak wangi macam mandi minyak wangi tu kan. Ataupun dia tak pakai minyak wangi banyak pun, tapi dia pakai minyak wangi mahal. Letak sikit je, Masya Allah, 1 kilometer bau, 4-5 jam bau, sampai ke pejabat, sampai semualah. Aduh, hati-hati orang perempuan kita. Ingat, kita lelaki ni, ingatkan isteri kita, terutama isteri kita yang selalu keluar. Tak kira dia kerja ke, pergi pasar ke, saya pergi pasar je, tapi pakai minyak wangi tebal-tebal, Masya Allah. Nabi SAW kata, fahiya zaniyatun, seperti satu orang zina. Hadis riwayat Imam Ahmad. Satu hadis lagi Rasulullah SAW sabda, ayyuma imra'atin tatayyabat summa kharajat ila al-masjid liyujida rihaha lam yuqbal minha salatun hatta taghtasila igtisalaha minal janabah. Sama juga hadis riwayat Imam Ahmad. Wanita mana pun yang memakai wangian kemudian keluar ke masjid, ini pergi masjid ni, agar wanginya supaya tercium orang lain, maka salatnya tidak akan diterima sehinggalah ia mandi seperti mandi daripada janabah. Apa maksud mandi janabah? Dia basuh semua sekali sampai tak ada bau. Itu maksud dia. Selagi dia tak buat macam tu, dia tak buang bau macam tu, selagi itu sembahyang yang disembayang kat masjid tadi tak diterima oleh Allah SWT. Maksud tak terima tu bukan sembahyangnya tak sah, sah tapi dia tak ada pahala apa-apa. Sah tapi tak ada pahala. Jadi kita itu untuk orang pergi ibadah tu kan pun, masjid ni kan tempat yang kita sebut tadi, tempat malaikat. Mesti wangi-wangi supaya malaikat tak lari, tak boleh bawa benda busuk. Pun untuk orang perempuan jangan pakai minyak wangi untuk sehingga orang lelaki lain boleh, ajnabi lain boleh tercium. Apatah lagi kalau pakai minyak wangi ke tempat lain, Masya Allah, pergi pasar, pergi mall, tempat orang-orang crowded, pergi pasar malam. Ni peringatan. Jadi Nabi bagi ingat tu ada sebab dia. Ada sebab dia. Jadi sebab perbuatan zina tu kan bukan hanya zina hakiki saja. Minta maaf cakap. Hanya dengan apa? Dengan bertemunya dua kelamin, tidak. Dia punya punca-puncanya terlalu banyak. Dengan pandangan mata kita boleh datang zina, dengan apa? Dengan kita dengar suara-suara yang lunak merdu boleh datang zina. Rosak pemikiran kita dengan bau-bauan, Masya Allah. Itu maka semua perlu dielakkan. Kena bagi tahu. Kadang-kadang ada orang perempuan tidak tahu. Ustaz, kan sunnah tu pakai minyak wangi? Ya. Sunnah tu bila kamu berdepan dengan suami kamu. Selain daripada berdepan dengan suami, maka haram, tidak boleh bila mana ada Nabi. Bukan makna kita berkotor-kotoran ataupun berbusuk-busukan keluar daripada ketika kita nak keluar rumah. Tak, bersihkan diri. Kalau nak pakai wangian yang paling minimal sekali, yang bau tu kita je, dia pakai bedak sikit, Masya Allah, cukup. Ni dah, Masya Allah. Dekat makeup saja dah wangi dah. Bincu lagi wangi, maskara lagi wangi belaka. Belum campur lagi minyak wangi. Moga Allah SWT jauhkan kita dan orang perempuan kita hari ini, Masya Allah. Kita masuk dalam bab yang seterusnya. Habis tadi itu saja sedikit orang kata perkongsian. Perkara-perkara yang bukan hanya larangannya itu memakai bau-bau busuk datang masjid, tapi ada juga keadaan pakai minyak wangi pun ada keadaan dilarang. Bila? Terutamanya untuk orang perempuan bila berdepan dengan ajnabi. Kita masuk dalam bab seterusnya, bab karahatil ihtiba yaumal jum'ati wal imamu yaktub
li'annahu yajlibu an-nawm fa yafutu istima'ul khutbah wa yakhafu intiqadal wudu'i. Bab makruhnya ihtiba. Ini satu jenis duduk ni kan, dipanggil ihtiba. Nanti kejap lagi saya tunjuklah apa maksud ihtiba ni. Makruh duduk ihtiba pada hari Jumaat sedangkan imam sedang berkhutbah. Di situ dia ada qaid dia. Makruh hukum ni ketika kita duduk dalam majlis ilmu, atau lebih utama lagi dalam majlis tersebut ketika imam khutbah. Imam khutbah tak boleh, makruh kita duduk macam ada yang duduk di ihtiba ni, kita akan sebut ni. Li'annahu yajlibun naum, kerana itu akan mendatangkan kepada tidur, mengantuk. Fayafutu istima'al khutbah, maka akan luputlah daripada kita mendengar khutbah, dan akan takutlah dikhawatiri intiqadal wudu, batalnya wuduk kita. Jadi ada cara-cara duduk yang ditedah, tapi hukumnya makruh sahaja. Hukumnya makruh sahaja. Hukum ittiba ni dia, jangan saya tunjuk tuan ni untuk peringatan lah. Jarang kita buat, tapi orang Arab selalu buat. Kalau tuan pergi Mekah semua bisa tuan nampak dia, nampak orang duduk macam ni. Ittiba dia ni. Allah SWT. Gini. Atau dua, satu-satu gini, satu lagi dia ambil serban, dia buat ikat gitu. Dua-dua ni kan, hukumnya makruh diikat. Dia buat gitu kan, itu dipanggil ihtiba. Itu hukum duduk ihtiba dengan makruh. Tapi kalau kita bersendirian boleh tak? Tak apa, dibenarkan. Ini hanya ketika majlis-majlis ilmu, dan lebih utama lagi dalam hadis ni disebutkan pada hari Jumaat. Mengapa duduk ini dilarang? Tidaklah sampai kepada haram, kerana duduk ini boleh meluputkan pahala Jumaat gitu. Bila duduk macam tu, dia datang kepada duduk yang orang kata yang membawa mengantuk. Maka kerana tu ulama kata bukan hanya ihtiba saja, apa juga jenis duduk kita yang boleh membawa kepada mengantuk, makruh kita duduk dalam majlis ni. Contoh, kita bersandar. Kalau sandar kita tu boleh sebab kita tidur, elakkan kita sandar. Lagi kalau Jumaat kan, tengah-tengah hari panas terik, kalau kita masuk masjid aircon, memang kebaikan kita cari tempat sandar. Supaya apa? Supaya tengok pun imam pun baca khutbah macam ngantuk dia, kita pun tidur. Dia meluputkan pahala Jumaat kita dan tak dapat dengar. Dan lebih khawatir lagi bila duduk tadi terangkat papan punggung ini, menyebabkan batal kita punya wuduk kita. Ihtiba. Satu lagi dipanggil duduk satu lagi yang Nabi sebut bila dimakruhkan juga, dipanggil duduk iq'a. Duduk iq'a ni pada mana-mana masa pun. Lebih kurang macam tadi, kita angkat kaki tapi tangan letak bawah. Yang Nabi kata duduk itu macam duduk anjing. Angkat dua kaki tadi macam tadi, cuma tadi kita pegang macam tu tangan kita, kakinya angkat diri, angkat tegak kat depan, melujuk kat depan, kita angkat, kita letak gitu, ataupun letak kita ikat dengan kain kan. Itu dipanggil ihtiba. Kalau iq'a ni biasa kita angkat kaki juga dan kita letak tangan ke bawah, itu panggil iq'a. Iq'a yang di luar lah, iqra yang makruh. Satu lagi iq'a dalam hadis disebutkan yang boleh kita buat iq'a dalam sembahyang. Iq'a dalam sembahyang ni Allah SWT dia macam kita duduk tasyahud tapi kaki kita dia menaik sikit. Dia menaik sikit, tunjuk ini boleh buat waktu sembahyang. Iq'a juga dia begini ni. Kakinya atas sini. Kalau tuan-tuan tak boleh duduk macam ni sembahyang, begini pun boleh. Ini panggil iq'a. Ini boleh. Itu duduk yang iq'a dipanggil. Iq'a itu ada dua, satu yang makruh, satu yang dibolehkan dalam sembahyang. Yang tak boleh itu yang keluar sembahyang, kita menegakkan kaki ke atas dan kita letakkan tangan ke bawah. Ini beberapa lah jenis-jenis duduk, ada yang dimakruhkan, ada yang dibolehkan. Duduk paling terbaik apa dia? Duduk majlis, duduk yang macam mana Jibril alaihissalam duduk berjumpa Nabi SAW. Nabi Jibril duduk dengan tahiyat awal, fasnada rukbatai ila rukbatai kan.
Nabi Jibril meletakkan lutut Jibril itu bertembung dengan lutut Rasulullah. Nabi Jibril duduk secara tahiyat awal, duduk berdepan dengan Rasulullah SAW. Itu paling terbaik. Paling tidak pun sunat juga kita duduk dipanggil duduk bersila, pun sunat juga. Boleh. Masih duduk dipanggil duduk sopan. Tapi yang kita elakkan tadi yang tadi, apa dia duduk ihtiba ini? Sebab apa? Sebab duduk ini pertama ulama kata hikmahnya kerana takut kita ngantuk. Ngantuk, tidur dan sebagainya. Dan kedua, dia kurang kurang sesuai kita melakukannya dalam majlis-majlis majlis-majlis rasmi. Contoh dalam majlis taklim, majlis ilmu, apatah lagi pada hari Jumaat. Jadi bukan hanya masalah ihtiba, tetapi apa juga perkara-perkara yang boleh menghilangkan kekhusyukan kita. Cuba elakkanlah Jumaat ni. Kan? Ni kadang-kadang tengah khutbah pun kita masih buka handset lagi. Habislah tuan-tuan. Sedangkan Nabi kata bermain batu saja pun ketika khutbah habis pahala Jumaat. Panas-panas terik kita pergi sembahyang Jumaat, habis saya sia-sia sembahyang pahala Jumaat kita. Bahkan setengah kalau dalam kitab Imam Ghazali kata menggerakkan tabung. Tapi di Selangor dibenarkanlah. Sebenarnya kalau ikut dalam Ihya Ulumuddin disebut, Imam Ghazali sebut, Imam Ghazali sebut juga, kalau boleh menggerakkan kabung pun jangan dibuat. Sebab apa? Sebab dia kata boleh menghilangkan khusyuk. Tapi kita di Selangor dibenarkan. So, adalah sebab-sebab alasan dia dibenarkan. Tapi itu pun maknanya seminima macam tu pun masih, padahal itu keperluan kan untuk kumpul dana dan sebagainya pun ditegur oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaih. Ni kan pula kita tak ada keperluan apa-apa, buka handphone, Masya Allah, main itu, main video dan sebagainya. Padahal sembahyang Jumaat itu Masya Allah satu hari yang kita nanti-nantikan dalam seminggu, yang terlalu banyak faedah, terlalu banyak pahala yang Allah SWT sediakan untuk kita. Jadi untuk itu cara duduk sekalipun kita kena jaga supaya tidak meluputkan pahala Jumaat kita. Kita bacakan hadis-hadis satu saja. An Mu'az bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam na'a hadil hibwah yaumal jumu'ati wal imamu yakhutub, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Diriwayatkan daripada Mu'az bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada hibwah. Tadi duduk ihtiba tadi tu. Nabi melarang pada yaumul Jumaat, pada hari Jumaat sedangkan imam berkhutbah, kerana duduk itu boleh membawa kepada menyebabkan kita mengantuk dan tak dapat dengar khutbah, dan lebih dikhawatir lagi sampai batal wudu dan sebagainya. Hadis Abu Dawud dan Tirmizi berkata hadis ini adalah hadis hasan, tapi dimasukkan juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin. So kebanyakan kitab Riyadhus Shalihin kebanyakannya boleh kata hampir 100% sampai 99% semua kebanyakan hadis-hadis yang sahih. Tapi sedikit ada hadis yang hasan dimasukkan juga. So, take note, ada benda-benda yang Imam Nawawi kita nak tahu, adab ni penting. Contohnya ihtiba dan sebagainya. Tapi kalau nak buat sendiri waktu luar, tak apa, nak buat macam tadi. Cuma kita orang Melayu jarang lah buat macam tu. Berduduk cara, tapi orang Arab biasa. Orang-orang luar ni biasa. Dia meletakkan kaki tadi, paha dia tegak dan dipegangnya kaki di peluknya kaki tadi. Itu hukumnya makruh ketika majlis. Okey, habis dah bab tu, satu saja hadis bab tadi, kita masuk bab yang seterusnya. Yang bab seterusnya pun satu juga. Satu saja hadis, masya-Allah. Yang apa hadis, yang apa kita ni? Allahumma shalli ala Muhammad. Babun nahyin man dakhala alaihi asyhur Zulhijjah wa arada an yudahiya an akhdhi syai'in min sya'rihi aw azfarihi hatta yudahiya. Bab larangan bagi orang yang telah masuk ke atasnya 10 Zulhijjah. Ini ketika masuk 10 Zulhijjah. Ada pula adab khusus yang Nabi suruh kita jangan buat. Dan bab ini bab yang sedikit melawan fitrah, tapi Nabi perintahkan kita. Wa arada an yudahiya, dan terutamanya bagi orang yang ingin untuk
melakukan korban. Zulhijjah ni biasa masyhurnya apa? Hari raya korban. Tak lama lagi lah. Tak lama lagi raya haji, raya puasa tak? Raya korban lama lagi. Lama lagi. Jadi siapa nak buat raya korban, masya-Allah, sangat-sangat perlu bahawasanya an akhzi syai'in min sya'rihi, dilarang oleh Rasulullah daripada mengambil sesuatu daripada rambutnya. Maksudnya potong rambut, apa lagi, apa-apa bulu lah, potong misai, krim-krim sikit janggut dah, cabut bulu ketiak, potong bulu ari-ari, semua tu minal fitrah. Tapi ketika nak masuk 10 Zulhijjah, terutamanya bagi orang yang nak melakukan korban, maka sangat-sangat penting untuk dia meninggalkan melakukan perkara-perkara tadi. Itu yang kita kata, benda tu fitrah tapi dilarang. Mengapa? Mengapa tu wallahu alam. Ini juga antara perkara yang dipanggil ta'abbudi. Apa maksud ta'abbudi? Sesuatu yang perkara yang kita berserah kepada Allah. Apa tujuannya Allah SWT perintahkan, Nabi SAW perintahkan kita buat, dilarang kita ketik kuku, dilarang kita apa lagi, Allah SWT potong misai, dilarang kita potong rambut, dilarang kita itulah semua benda-benda yang fitrah tadi. Cabut bulu ketiak, potong bulu ari-ari, dilarang. Larangan ini. Cuma larangan ini bagi mazhab jumhur dia, semua ulama mengatakan makruh saja. Melainkan mazhab Imam Ahmad mengatakan haram. Jadi kalau ada ustaz yang ada dulu saya pernah tengok video, dia kata haram, tak boleh kutip hukum masuk 1 Zulhijjah. Jadi pandangan tu sebenarnya tak berapa sesuai. Kita nak kalau bagi tahu untuk perbandingan mazhab boleh, tapi kita menekankan orang, memaksa orang dengan mazhab itu pandangan yang satu. Pandangan tu pandangan satu mazhab saja, dia berlawan dengan jumhur. Ketiga-tiga mazhab lain kata makruh saja. Itu hanya salah satu pandangan daripada Imam Ahmad, daripada mazhab Imam Ahmad, mazhab Ahmad, mazhab Ambali. Satu lagi, tak sesuai bila kita membentangkan itu di negara kita. Negara kita ini, masya-Allah, kita maklum, majoritinya bermazhab Syafi'i. Melainkan memang kita punya masjid tu, ataupun kan ada masjid-masjid India kan, ada masjid yang bermazhab Hanafi, tak apa bentang mazhab Hanafi punya pengajian. Di masjid kita ni mungkin masjid Ambali, bentang ini masya-Allah, bentang pula secara umum live pula. Jadi pengajian pun tengok juga kesesuaian mazhab. Mengapa perlu macam tu? Supaya ulama kita dah susun mazhab ni supaya kita tak keliru. Tak keliru. Kalau tak, setiap orang ikut suka dia main ambil itu, main ambil ini, masya-Allah, dia akan datang kepada tatabbu'ur rukhas, mencari-cari kesenangan dalam agama, akhirnya bawa pada nafsu. Itu sangat-sangat bahaya. Orang yang selalu keliru macam ni, hati-hati. Jadi kita amanah bila mengajar, terutama dalam hukum, asatidzah yang mengajar patut kena dahulukan apakah pandangan mazhab, apakah perkara yang muftabihi, difatwakan, yang makmul bihi, yang diamalkan dalam mazhab itu. Mazhab-mazhab lain itu kita sebut hanya sebagai perbandingan saja. Melainkan memang betul-betul ada keperluan. Memang kita tak menafikan ada pada perkara-perkara yang kita menggunakan mazhab lain. Tapi bukan semua benda kita nak pergi, masya-Allah, buatkan orang awam ini bermudah-mudah untuk mengambil mazhab yang disukai. Ini sangat bahaya juga. Jadi ulama kita disusun dah mengapa dah ribuan tahun macam tu. Ada ulama yang berususah payah untuk menyusun mazhab Syafi'i. Mengapa ada ulama yang berusaha payah untuk menyusun, menjaga, mentertibkan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Ambali, sebab supaya saja kita orang awam ini mudah dalam beragama. Tapi kalau kita terlalu bermudah-mudah dengan kita ikut sewenangnya apa nafsu kita nak, saya nak bagian ni, saya nak bagian ni, saya nak bagian ni, kita bukan kita punya ranking situ, level kita sendiri. Kita akan mujtahid, tuan. Ulama sendiri pun berhati-hati untuk menakalkan satu kaul. Dia sampai kat kita, saya rasa mazhab ini lebih penting, dan saya rasa bagian ini lebih bagus dulu. Kita ni imam mana, tuan? Jadi hati-hati. Ada lebih berat lagi sampai cakap pandangan Imam mazhab Syafi'i, pandangan Imam Syafi'i dalam bab ini tak betul. Ada juga cakap itu. Itu lagi berat lah. Itu, ini kekeliruan ni banyak dalam internet kita hari ini. Dia hati-hati. Tuan-tuan nak tengok sana, kadang-kadang ustaz ni famous, kita pun padahal luar daripada
apa yang disarankan oleh para ulama gitu. Ini contoh tadi yang kita sebutkan tadi. Bab ini juga ada sedikit kekeliruan tu, kata haram petik kuku masuk 10 Zulhijjah. Itu hanya pandangan daripada mazhab Hambali. Mazhab kita hanya makruh. Bukan makruh tu maknanya tak apalah boleh buat, tak. Cuba juga kita elakkan. Terutama kita yang nak melakukan ibadah korban, masya-Allah. Di satu lagi waktu ibadah korban ni kena ingat kesunahannya ialah setiap tahun. Jadi jangan kita ingat dah buat tahun ni, tunggulah 10 tahun lagi. Ada orang dia ingat dia dah buat sekali dah seumur hidup tu, dia tak buat dah. Kita selagi mampu, masya-Allah, buatlah setiap tahun. Buat tahun ni buat tak nama kita, tahun depan tak nama isteri kita. Kita mampu saja tuan. Orang Malaysia ni mampu. Setiap tahun boleh tukar kereta, tukar handphone. Tiba bab berkorban kita banyak berkira dah. Tukar ring, tukar ini, masya-Allah. Bercuti sana sini, boleh bab korban kita tak sedih. Berkira-kira. Saya dah buat korban 20 tahun lepas. Itu bukan sunnah, itu setiap apa ni? Setiap tahun tetap berlaku. Cuma kembali kepada apa yang kita bincangkan tadi, larangan dalam bab ini tentang tadilah memotong bulu-bulu tadi dan mengetik kuku sehinggalah bila hatta yudahi, sehingga dia telah melakukan korban. Tengoklah 10-11 tadi, 10-11 tadi dia dapat sembelih korban dia, masya-Allah, barulah dia potong kuku, barulah potong misai. Itu sebab orang yang nak korban ni dia kena dah standby awal. 30 kalau boleh 29 apa sebelum tu Zulhijjah, Zulqa'dah. Zulqa'dah. Sebelum bulan sebelum tu, sebelum masuk Zulhijjah ni 29 bulan sebelum tu dah siap dah potong kuku awal-awal dan potong misai dan sebagainya awal-awal, cabut bulu ketiak awal-awal, potong bulu hari-hari, minta maaf cakap awal-awal. Jadi bila masuk satu Zulhijjah, tak boleh dah buat apa-apa. Ini susah Ustaz, nanti 10 hari saya tak potong ni, masya-Allah, keluar segala macam-macam. Dah rupa saya macam orang guru pula. Kita tak prefer awal. Adalah tu. Ada hikmah dia. Mengapa Rasulullah suruh ni? Ada hikmah dia. Dia agama ni bukan semua perkara yang kita boleh fikiri hikmah dia, tak. Ada benda-benda yang disebut itu ta'abbudi. Dia tak ada elat di situ, dia tidak ada sebab. Apatah lagi bertentangan dengan fitrah. Kan ketik kuku ni semua fitrah. Rasulullah kata antara fitrah-fitrah para nabi yang disunatkan pada umat ini, ketik kuku, potong misai, cabut bulu ketiak, potong bulu hari-hari, itu semua. Tiba-tiba bila datang bulan Zulhijjah, maka kita dilarang melakukannya bagi orang yang ingin melakukan korban. Mengapa? Wallahu a'lam. Kita sebagai hamba Allah Ta'ala ni sebenarnya asal agama tu sebenarnya dia ta'abbudi, asal dia pasrah, terima saja apa yang Allah Ta'ala bagi, itu asal dia. Hikmah tu kita cari kemudian. Bukan semua benda dalam agama ni mesti kita tahu sebab tu, tidak. Ada perkara yang kita tak sampai pun, boleh memang dalam fiqh pun kita diajar cari elat, dipanggil sebab. Mengapa hukumnya ada. Memang kalau kita belajar fiqh, benda elat ni penting dalam pengajian. Tetapi ada perkara-perkara yang kita kena belajar juga, masya-Allah. Tidak semua selari dengan apa yang maknanya selari dengan pemikiran kita. Agama ni masya-Allah kan. Bahkan masyhur kata Hadrat Ali kata, kalau agama itu mengikut akal kita, nescaya sepatutnya sapu khuf itu dari bawah lebih utama daripada sapu khuf di atas. Itu kata masyhur ada Ali radhiyallahu anhu. Hadisnya apa kita bacakan hadis. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu zibhun yazbahuhu fa iza ahalla hilal Zulhijjah fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudahi. Rawi Muslim. Diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang adalah baginya sembelihan, yang ingin dia melakukan sembelihan tersebut, maknanya dia buat korban, maka bila mana ahalla hilalun, bila mana timbulnya hilalnya apa? Anak bulan itu timbul satu hari bulan, dipanggil bahasa Arab hilal. Kita ni semua bulan je, anak bulan penuh,
bulan. Bahasa Arab tu ajib. Anak bulan dipanggil hilal, bulan biasa dipanggil qamar, bulan penuh dipanggil badar. Itu kerja bahasa Arab. Dia awal bulan ni dipanggil, satu hari bulan tu dipanggil hilal, anak bulan di ketiga tu. Bila mana timbulnya anak bulan pada Zulhijjah, 1-2 hari bulan, maka janganlah mengambil ataupun memotong daripada bulu-bulunya. Disebut tadi, jangan potong kumis dan sebagainya. Wala min asfarihi, begitu juga daripada azfar, daripada kukunya, jangan dipotong. Sunnahnya potong kuku bila? Tuan-tuan, seminggu sekali, hari Khamis ataupun hari Jumaat sebaik-baiknya. Wala min azfari syai'an hatta yudahiya, rawi Muslim. Dan jangan memotong daripada bulu-bulunya, dan jangan pula dalam memotong daripada kukunya sedikit pun, sehingga dia melakukan, sehingga dia membuat korban. Habis korban barulah dia buat yang seperti mana yang dia mahu, potong kuku, potong misai, cabut bulu ketiak, dan memotong bulu ari-ari. Sunnahnya ketiak ni cabut ni. Cuma kita ni tak ajar tak biasa. Masya-Allah. Allah. Rawi Muslim, hadis riwayat Muslim. Itu habis tu bab apa ya? Allah Subhanahu. Kita masuk bab yang baru. Babun nahi anil halafi bi makhluqin kan nabi wal ka'bati wal malaikati, panjang sikit. Cuma sedikit saya kongsikan tentang sudah sebut tentang ketip kuku ni. Semalam pun baru baca beberapa bab tentang ketip kuku. Mungkin tuan-tuan dah tahu dah, kita kongsi lagi. Ketip kuku sunnah kan, hari Khamis ataupun hari Jumaat, dan cara-cara ketip kuku. Mungkin ada tuan-tuan yang tahu, kita kongsi, mungkin siapa tak tahu lagi. Dia ada beberapa pandangan ya, ketip kuku ni. Satu pandangan yang masyhur ni, 2 pandangan lah, daripada Imam Ghazali dengan Imam Nawawi rahimahullah. Kalau Imam Ghazali tu kan, kita letak gini kat tangan kita, daripada telunjuk ni sampai sini, sampai kelingking, sambung sini sampai ke sini. Tinggalkan ibu jari. Ni yang 9 ni. Kita buat menghadap macam doa je ni, buat daripada telunjuk sampai sini. Di sini pula telunjuk sampai ibu jari, tinggalkan ibu jari yang ni. Last kali bagi ibu jari yang ni. Nanti Imam Ghazali. Kalau Imam Nawawi rahmatullahi alaih sedikit berbeza, tapi lebih kurang kaedah yang sama. Telunjuk juga sampai kelingking, kembali kepada kembali kepada ibu jari, habiskan yang kanan. Lepas tu belah sini pula daripada telunjuk sampai ke ibu jari. Itu kalau yang kita mengikut hadis, mulakan kanan dan mulakan kiri, kemudian kiri. Ada satu lagi hadis yang Nabi SAW menggunakan berselang-seli. Dia ada di situ. Yang Nabi SAW sebut dalam hadis dia, hadisnya agak dhaif tapi ada. Iaitu berselang-seli pun ada juga. Berselang-seli macam mana? Daripada ibu jari, daripada kelingking, tengah di sini, gini. Lepas tu ini dan ini. Gitu pula sebelah sini, sama juga gitu, ini dan sini. Itu diselang-seli. Yang Nabi kata, siapa yang buat berselang-seli ni, Allah SWT akan bagi dia penyakit mata. Dia panggil penyakit, ada penyakit mata kan, penyakit kataraks yang menyebabkan orang boleh jadi buta. Siapa buat tu, tapi hadisnya agak baik. Tapi pandangan tu ada yang berselang-seli. Tapi dia mula macam tu juga lah. Sini, kelingking, tengah, ibu jari, lepas tu baru sini. Sama juga sini, ini, so begini. Itu dia selang-seli. Itu yang ini jarang orang buat. So hadis ni tak berapa kuat. Kebanyakan yang kita buat sekarang ni, yang diamalkan oleh para ulama kita, yang disebutkan oleh Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Dan Imam Ghazali dan Imam Nawawi itu ada sedikit khilaf di antara mereka berdua. Wallahu a'lam. Azan. Allah
La ilaha illallah Rasulullah Muhammad. Alhamdulillah tadi kita dah bacakan dua bab. Dua-duanya bentuk larangan. Satu larangan yang kita boleh faham sebab dia, iaitu dilarang melakukan duduk ihtibak ketika sembahyang Jumaat dan ketika imam sedang berkhutbah. Sebabnya kerana supaya kita tidak tidur, mengantuk dan sebagainya, lalu terluput khutbah dan takut dikhawatiri juga bila batalnya wuduk. Di sana ada larangan, dan larangannya makruh dan sebab dia. Satu lagi larangan juga berbentuk makruh juga, tapi sebabnya wallahu alam. Dia bentuk ta'abbudi, benda yang kita buat. Ini ada perintah ada Rasulullah, maka kita buat saja. Dan ada larangan juga di sana. Dan dulu larangannya hanyalah makruh. Tak sampailah kepada haram, tetapi besar hikmahnya dalam hidup kita. Nampak simple tuan-tuan. Walaupun sembahyang Jumaat Ustaz, kalau tak dapat dengar khutbah sekarang, minggu depan sembahyang Jumaat saya boleh dengar khutbah lagi. Kita biasa macam itulah. Dah benda yang dah biasa buat ni kadang-kadang kita tak concern, tak ambil perhatian. Jadi ala bisa tegal biasa kan. Macam kita duduk kuliah dah hari-hari duduk kuliah, kadang-kadang tak dengar pun tak apa. Dia gitu. Dia jadi biasa. Tapi banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapat kalau kita dapat buat seperti mana saranan daripada Rasulullah SAW, terutama dalam masalah memberi tumpuan di dalam ketika khutbah ataupun mana-mana majlis ilmu. Dan yang kedua ialah larangan yang berbentuk yang kita mungkin daripada segi hikmahnya dan sebabnya mungkin kita tak tahu, tapi tetap ada sebab, ada hikmah yang besar. Mengapa kita tak boleh kutip buku, mengapa kita tak boleh cukur misai, tak boleh cabut bulu ketiak, potong bulu ari-ari, sedangkan perkara-perkara itu dituntut dan menjadi salah satu fitrah manusia. Tapi ketika nak masuk Zulhijjah, perkara-perkara itu dilarang. Mesti ada sebab dia. Dan mengapa walaupun hanya berbentuk makruh, bahkan sampai Imam Ahmad kata jadi haram pula, mesti ada perkara-perkara yang Nabi nak sampaikan pada kita. Sebaik-baiknya maka kita perlu elakkan kalau jika kita ni antara orang yang membuat korban pada tahun tersebut. Wallahu alam. Moga Allah SWT beri kepada kita taufik dan hidayah untuk kita sama-sama faham, sama-sama kita amalkan, dan lebih utama sama-sama kita sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir pada majlis ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita bawa tajuk yang lain insyaAllah. Allah alam. Ada soal apa tuan sebelum tutup majlis kita? Ada, kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.